Salam sejahtera, ini pendedahan paling mengejutkan kita berkaitan dengan Perikatan Nasional. Perikatan Nasional kekal dalam kepompong yang sama. Susah nak keluar, kata Sahril membidas Hadi Awang. Perikatan Nasional PN disifatkan kekal dalam kepompong yang sama dan sukar untuk keluar daripada naratif perkauman, kata bekas Ketua Penerangan UMNO, Sahrir Hamdan. Beliau mempersoalkan mengapa pemimpin oposisi tidak melaksanakan kerja sebagai pembangkang. Sebaliknya, hanya menakutkan orang dengan sentimen rasisme. Kalau mahu mengekalkan naratif konservatif yang ada unsur menakutkan orang ini, kenapa tak buat polisi semasa PAS dan UMNO bersama dalam Muafakat Nasional MN? Sekarang ini, figura Perikatan Nasional apa yang mereka buat? Ini termasuklah di Selangor. Datu Azmin Ali yang menang bergaya dalam PRN tetapi tidak nampak apa yang boleh dibanggakan oleh penyokong Perikatan Nasional. Soalnya dalam siaran podcast Keluar Sekejap. Sehubungan itu, beliau menyifatkan Perikatan Nasional yang dianggotai Tan Sri Abdul Hadi Awang selaku Presiden PAS sebenarnya gagal memainkan peranan sebagai pembangkang. Keluhan Sahrir itu dilihat bertepatan dengan realiti pembangkang ketika kerajaan diterajui gabungan PH dan BN pada masa ini. Ketika era kerajaan Madani ini, gabungan pembangkang cenderung mengadu domba dan menabur fitnah atas sentimen agama dan perkauman sempit. Tugas Perikatan Nasional sebagai pembangkang di Malaysia pada masa ini juga kerap meletakkan segala kesalahan terhadap Perdana Menteri ke-10, selain tuduhan Pakatan Harapan liberal, serta mengulang dakwaan kerajaan akan bertukar. Yang ini paling menarik. Dari dahulu sampai sekarang, naratif kerajaan akan bertukar seringkali digunakan sebagai naratif popular. Tapi sampai ke waktu ini, kerajaan tak tukar-tukar lagi. Mereka masih lagi pembangkang yang tak memainkan peranan aktif sebagai semak dan imbang, sebagai pembangkang yang gagal. Malah pembangkang melalui tentera cyber mereka kelihatan obses dengan apa yang mereka dakwa sebagai penyakit dihidapi Perdana Menteri. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan daripada Sahrir Hamdan ini, kita pun tertarik. Sebab apa yang dikatakan beliau ini sangat berfakta dan sangat relevan, munasabah. Perikatan Nasional masih kekal dalam kepompong yang sama. Meskipun sudah berada bersama dengan pemimpin-pemimpin baru, dengan pakatan yang baru, mereka masih di kepompong yang lama. Susah nak keluar. Itu yang menyebabkan Perikatan Nasional sampai bila-bila pun tak akan boleh jadi kerajaan. Kerana mereka masih dalam kepompong yang itu sukar keluar. Mengapa pemimpin oposisi tidak melaksanakan kerja sebagai pembangkang? Sebaliknya hanya menakutkan orang dengan sentimen rasisme, kata beliau. Kalau mau mengekalkan naratif konservatif yang ada unsur menakutkan orang ini, kenapa tak buat polisi semasa PAS dan UMNO bersama dalam Muafakat Nasional, katanya lagi. Sekarang ini, figura Perikatan Nasional yang apa yang mereka buat? Siapa itu? Termasuklah Datu Azmin Ali yang menang bergaya dalam PRN tetapi tidak nampak apa yang boleh dibanggakan oleh penyokong Perikatan Nasional. Sebab itulah beliau menyifatkan Perikatan Nasional yang dianggotai Tan Sri Abdul Hadi Awang selaku Presiden PAS sebenarnya gagal memainkan peranan sebagai pembangkang. Apabila pendapat kamu semua? Dan dulu, jumpa lagi. Salam sejahtera, ini isu paling panas. PAS terus senyap bila rakan sendiri jadi peguam lelaki Israel bersenjata. Ditulis oleh Ahmad Mursi daripada Harapan Daily. PAS buat-buat pekak.
setelah tersebar gambar ramai pemimpin PAS termasuk Menteri Besar Kelantan bersama dengan Datuk Naran Singh di penamaan calon Sungai Bakap. Naran Singh adalah peguam mewakili penceroboh warga Israel yang masuk ke Malaysia dan ditangkap bersama dengan ratusan peluru dan 6 pucuk pistol. Penceroboh ini ditangkap di saat Perdana Menteri ke-10 sangat lantang menyuarakan isu Palestin di peringkat antarabangsa di depan Presiden Amerika, Chancellor Jerman dan forum-forum antarabangsa. Ini menimbulkan banyak persoalan dalam kalangan rakyat. Apa tujuan lelaki itu datang bersama senjata pada waktu ini? Tidak kira apa jua usaha Perdana Menteri yang ke-10 lakukan untuk membantu Palestin, Perikatan Nasional PAS selalu memperlekeh walaupun seluruh dunia memuji Anwar Ibrahim. Oleh kerana nak tunjuk sangat mereka ini terpaling Palestin, macam-macam fitnah dilemparkan, termasuklah Ustaz PAS yang dikatakan pandai mengajar Al-Quran. Naran pernah bertanding atas tiket Perikatan Nasional Gerakan di Dewan Undangan Negeri Jalong pada PRU15 dan kalah serta hilang wang deposit. Dia pernah mewakili Razman Zakaria dalam kes saman fitnah yang difailkan oleh Perdana Menteri ke-10. Akhirnya, Razman memohon maaf kerana fitnah dan kes dianggap selesai. PAS bukan hanya rapat, malah menjadi sekutu rapat Naran Singh. Hingga hari ini, PAS terus membisu umpama ayam berak kapur. Saudara-saudara sekalian, sebelum daripada berita ataupun ulasan itu, sebenarnya pada 29 Jun 2024, berita daripada Harapan Daily juga menulis bekas calon Perikatan Nasional adalah peguam baharu lelaki Israel miliki ratusan peluru 6 pistol. Peguam Datuk Naran Singh yang pernah bertanding sebagai calon Perikatan Nasional di Dewan Undangan Negeri Jalong, Perak pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu, dilantik sebagai peguam kepada lelaki warga Israel yang didakwa memiliki ratusan butir peluru dan 6 pistol. Pelantikan itu dimaklumkan kepada Mahkamah Session pagi semalam. Tertuduh warga Israel Avitan Shalom, 38 tahun, melantik Naran Singh untuk mewakilinya pada perbicaraan yang akan bermula selama 9 hari pada September depan. Naran Singh menerusi Facebook miliknya turut memaklumkan tentang pelantikan tersebut dan menerima banyak sokongan daripada pengikutnya. Beliau dari parti gerakan yaitu rakan gabungan dalam Perikatan Nasional dipilih bertanding pada PRU15 yang lalu. Dun Jalong yang menyaksikan pertemuan 4 penjuru dimenangi Lo Ziye Pakatan Harapan dengan 15.955 undi, manakala Naran Singh hanya meraih 3.043 undi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Persoalan ini timbul, adakah PAS akan bercerai dengan bersatu? Adakah Perikatan Nasional akan berkubur? Sejauh mana PAS masih mempercayai Perikatan Nasional? Ini menjadi persoalan apabila ada satu klip video memaparkan PAS mengaburkan kain rentang Perikatan Nasional, petunjuk hubungan kian renggang, kata penganalisis. Sampai begitu sekali ke? Sampai kain rentang yang ada tulis Perikatan Nasional dikaburkan. Adakah PAS sudah bersedia mahu meninggalkan Perikatan Nasional atau tidak lagi percaya dengan Perikatan Nasional? Wow, ini menunjukkan satu lagi episode politik yang pastinya besar-besaran.
Kabar mendakwa PAS dan Bersatu kini renggang, semakin menunjukkan kebenarannya apabila Naib Presiden PAS Datuk Muhammad Amar Abdullah dalam satu ceramah di Facebook baru-baru ini mengaburkan imej kain rentang Perikatan Nasional PN. Ia didakwa kerana jentera Bersatu tidak sepenuhnya turun berkempen untuk calon PAS di Sungai Bakap. Dah mula perbuatan-perbuatan begini, boikot memboikot, tak tolong-tolong. Ini bukan ikhlas namanya. Inilah yang namanya perkahwinan tak ikhlas. Hanya mau kejar sesuatu untuk kepentingan sendiri. Akhirnya bila tak dapat tolong, balas lagi. Macam itulah. Kata laporan ini yang mungkin sebagai tindak balas kerana PAS tidak tunjuk muka ketika tempoh kempen calon Bersatu di Kuala Kubu Bahru 2 bulan lalu. Wah, ini rupa-rupanya yang berlaku. Dulu di Kuala Kubu Bahru dikatakan parti PAS tidak tunjuk muka ketika kempen calon Bersatu. Jadi kali ini Bersatu pula dikatakan tidak sepenuhnya turun berkempen membantu calon PAS. Ini orang kata aku balas you, you balas I. Inilah yang dikatakan tidak serumah, tidak sudah sehaluan. Memasuki waktu-waktu kritikal seperti ini, tindakan PAS itu seolah cuba menunjukkan ia boleh bergerak sendiri tanpa Perikatan Nasional dan Bersatu, kata Fellow Majlis Profesor Negara Dr. Azmi Hassan. Apa yang PAS sebenarnya cuba tunjukkan adalah mereka boleh bergerak sendiri, tidak perlukan Bersatu di Sungai Bakap maupun kawasan lain di mana pengundinya 60% hingga 70% Melayu, katanya memetik FMT. Sebelum ini di Kuala Kubu Bahru, Ilham Center mendapati kempen PAS untuk calon Bersatu Khairul Azhari Saud jelas makin perlahan. Badan pemikir itu berkata, PAS yang menjadi tonggak jentera pilihan raya Pakatan Pembangkang tidak sepenuhnya mengerak ahlinya berkempen. Terdahulu pada 24 Jun lalu, Amar yang juga Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan memuat naik beberapa gambarnya berceramah ketika kempen PRK Sungai Bakap. 6 daripada gambar yang dimuat naik itu menunjukkan kain rentang Perikatan Nasional dikaburkan. Jadi, apa pula pendapat anda tentang dapatan penganalisis kali ini? Tinggalkan komen kamu. Salam sejahtera. Isu jerit-menjerit, marah-memarah, gaduh-gaduh, bak seperti kera, kata seorang netizen, menjadi buah mulut netizen sekarang ini. Baru buka sidang Dewan Parlimen beberapa hari yang lepas, sudah kelihatan adegan episod teriak sini teriak sana, macam kena sakau, macam orang meroyan di Dewan Parlimen. Netizen mula meluat melihat wakil-wakil rakyat yang ada di Malaysia, tak kiralah itu daripada kerajaan maupun ada daripada pembangkang. Mereka kata mereka berbahas atau mereka sedang merepek di sana, kata mereka. Sehingga ada yang kata rugi bayar mereka punya gaji dengan pembayar cukai Malaysia. Mereka ada di Dewan Parlimen bukan berbahas untuk kesejahteraan rakyat, tapi saling mempertahankan diri, saling tembak-menembak, tiada kesudahannya. Bukan netizen saja yang perasan perkara ini. Timbalan Speaker Dewan Rakyat pun perasan perkara ini. Sehingga beliau tidak tahan lagi. Sehingga perkara ini ditegur. Kata timbalan Speaker Dewan Rakyat, kita dah berumur, jangan perbodohkan diri sendiri. Kan dah kena. Bukankah ini lebih pedas, lebih panas daripada kata-kata saya tadi? Saya hanya menyebut mereka perkara meroyan, memekik di Dewan Rakyat.
Tapi timbalan Speaker Dewan kata, kita dah berumur, jangan perbodohkan diri sendiri. Maknanya, semua yang ada di Dewan Rakyat itu, parlimen itu, sudah pun dewasa, sudah berumur. Bahkan ada yang sudah tua pun, senior, warga emas. Sebenarnya pemikiran mereka tu jauh daripada dewasa. Tapi kadang-kadang mereka berfikir seperti kekanak-kanakan. Bukan berfikir, tindakan mereka seperti orang-orang yang masih belum dewasa, kanak-kanak. Sehingga berlaku adegan jerit sana jerit sini. Harap-harap tiadalah sampai adegan baling-baling kerusi berlaku. Di negara barat pernah berlaku adegan baling kerusi di Dewan Rakyat. Jangan sampai di Malaysia pula terjadi, itu memalukan. Karena untuk makluman Anda semua, rakaman perbahasan mereka di Dewan Rakyat itu ditayangkan secara live kepada rakyat Malaysia dan seluruh dunia juga menonton. Bukankah itu memalukan? Itu sebabnya timbalan Speaker Dewan kata, jangan perbodohkan diri sendiri. Susulan kekecohan yang sering tercetus di Dewan Rakyat, timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat Ramli Muhammad Anor memberi ingatan kepada wakil rakyat supaya tidak memperbodohkan diri di khalayak ramai. Ramli mengingatkan ahli parlimen baik di pihak kerajaan maupun pembangkang supaya menjaga integriti sebagai ahli dewan dengan berbahas secara matang. Kata beliau, saya rasa yang berhormat semua sedia maklum. Integriti bukan sahaja hal berkaitan rasuah, tetapi juga cara kita bercakap dan berbahas, katanya. Bagi saya, kita dah berumur, jangan perbodohkan diri kita di khalayak ramai, baik di sebelah pembangkang dan kerajaan, kata Ramli lagi. Yang itu saya setuju, memang betul apa yang dikatakan oleh timbalan Speaker Dewan Rakyat ini. Jadi yang lebih baik, lebih hebat lagi ialah, kata beliau, saya akan handle mengikut peraturan. Jika ada yang degil, saya tak peduli. Ya, setuju. Rakyat Malaysia kata, netizen kata, betul. Siapa yang tak ikut peraturan, apa mau takut? Pergi halau saja keluar dari Dewan Rakyat. Dan bagi dia rehat cukup, kata rakyat. Dan yang lebih bagus lagi, dia menegaskan, di sini saya laksanakan tugas, di luar kita kawan, kata Ramli. Bagus, itu prinsip yang bagus. Ada berapa komen daripada netizen tentang isu ini di Malaysia kini. Watchman kata, yang paling teruk di dunia. Kotaro Minami kata, ramai ahli parlimen yang memalukan, tak habis-habis mainkan isu berbau perkamuan. Jenis bodoh habiskan duit rakyat saja, kata Kotaro Minami. Greket kata, dah lama aku tak peduli dan hormat kepada wakil rakyat yang suka pekik sana pekik sini ini, katanya. Mereka semua ni macam budak tadika saja, kata Griket. Buang mazah dan bazir duit pembayar cukai saja, katanya. Apa pula pendapat anda semua? Kita jumpa lagi.